Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan, muslimin, muslimat, para pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur kita kepada Allah masih lagi dapat bertemu pada hari ini dalam program Al-Quran Sahabatku. Dan hari ini insya-Allah kita akan sambung lagi pada tajuk perbincangan kita. Tajuk baharu hari ini berkait huruf-huruf Al-Quran. Dan insya-Allah terlebih dahulu, pertama sekali kita mengetahui apakah yang dimaksudkan huruf dari sudut bahasa dan juga istilahnya. Huruf, makna huruf dari sudut bahasanya ialah hujung. Kemudian dari sudut istilahnya, huruf ini ialah suara ataupun bunyi huruf yang berpegang pada makhraj, sama ada muqaddar ataupun muhakkik. Kita ulang lagi sekali. Makna huruf dari sudut bahasanya adalah hujung. Kemudian dari sudut istilahnya ialah suara ataupun bunyi huruf yang berpegang pada makhrajnya. Apakah itu makhraj? Itulah tempat keluar huruf itu, sama ada muhakkik ataupun muqaddar. Kemudian kita lihat lagi, tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, bila sebut yang berpegang pada makhraj, sama ada muhakkik ataupun muqaddar, maknanya ada dua makhraj di sini. Apakah itu makhraj muhakkik? Apakah itu makhraj muqaddar? Baik, kita lihat. Makhraj muhakkik, iaitulah kata ulama, tempat yang nyata putus suara padanya ketika mana kita menyebut ataupun melafazkan akannya. Inilah makhraj bagi huruf hijaiyah selain daripada huruf mad. Yakni selain huruf alif, waw ataupun ya yang mad, yang sukun, maka huruf-huruf selain itu adalah huruf hijaiyah yang dipanggil huruf yang keluar muhakkik. Yakni tempat keluarnya muhakkik, makhraj muhakkik. Sementara yang disebut sebagai makhraj muqaddar, iaitulah tiada tempat yang nyata putus suara padanya kerana berpanjangan makhrajnya di rongga mulut. Dan inilah makhraj bagi huruf mad. Yakni huruf alif atau waw atau ya yang sukun, yakni huruf mad, dia adalah dipanggil makhraj muqaddar. Seperti mana kata sahib As-Salsabil Syafi, i'lam bi anna al-harfa sautun i'tamad ala maqati'a laha fil fammi had. Yang bermaksud, ketahuilah olehmu bahawa sesungguhnya batasan, yakni pengertian huruf, iaitu suara yang berpegang pada tempat putus, yakni pada bunyinya di dalam mulut. Inilah yang kita bincang pada hari ini mengenai makna huruf, dan kita detailkan lagi berkait dengan makhraj muhakkik dan juga muqaddar. Yang mana makhraj muhakkik adalah huruf selain huruf mad, huruf hijaiyah selain daripada huruf mad, dan makhraj muqaddar iaitulah huruf mad. Dan bila mana kita sebut dari sudut istilahnya, makhraj itu ialah suara ataupun bunyi huruf yang berpegang pada makhraj, sama ada muhakkik ataupun muqaddar. Perlu kita faham bahawa huruf yang keluar daripada makhraj itu adanya muqaddar dan adanya muhakkik, seperti mana yang kita jelaskan tadi. Baik, yang keduanya, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, huruf-huruf di dalam Al-Quran ini, setelah mana kita memahami maknanya dari sudut bahasa dan juga istilah, dan huruf-huruf ini menggunakan bahasa Arab. Huruf-huruf Al-Quran yang kita baca Al-Quran setiap hari, yang ada dalam Al-Quran yang kita lihat, menggunakan bahasa Arab. Jangan tertukar dengan bahasa Jawi. Bukannya bahasa Jawi. Kerana dalam bahasa Jawi adanya huruf ga, adanya huruf nga, adanya huruf nya, adanya huruf va. Dan dalam Al-Quran menggunakan huruf bahasa Arab.
perlu kita jelaskan dan kita faham di sini tuan-tuan dikasihi oleh Allah, yang mana huruf-huruf yang menggunakan bahasa Arab ini dikenali sebagai huruf hijaiyah atau juga dipanggil sebagai huruf tahajji atau juga dipanggil sebagai huruf Arabiyah ataupun dipanggil sebagai huruf mu'jam. Yang mana huruf-huruf yang kita baca itu dipanggil sebagai huruf hijaiyah ataupun huruf tahajji ataupun huruf Arabiyah ataupun huruf mu'jam. Yang mana huruf hijaiyah, yakni huruf-huruf Al-Quran, terdiri pula kepada dua bahagian, yakni dipanggil huruf asliyah dan yang kedua dipanggil huruf far'iyah. Seperti mana kata sahib Al-Salsabil Al-Syafi, thumma al-hurufu indahum qismani asliyatun far'iyatun. Kemudian huruf-huruf di sisi mereka itu ada dua bahagian, iaitulah asliyah serta far'iyah. Baik, kita akan detailkan lagi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah mana kita dah faham huruf hijaiyah, yakni dikenali sebagai huruf tahajji juga ataupun dipanggil sebagai huruf mu'jam ataupun huruf Arabiyah yang menggunakan bahasa Arab, dan huruf hijaiyah ini adanya dua bahagian yang dipanggil sebagai huruf asliyah dan juga far'iyah. Baik, bila kita memahami dalam keadaan tersebut, kita lihat lagi yang disebut sebagai huruf asliyah. Huruf hijaiyah asliyah, yakni huruf asliyah, iaitulah huruf-huruf yang berpegang pada makhraj muhakkik atau makhraj muqaddar. Dan ulama berselisih pendapat mengenai jumlah huruf hijaiyah, yang mana kata ulama antaranya jumhur ulama berpandangan huruf hijaiyah itu ada 29 huruf. Antaranya Maki dan juga antaranya Maki bin Abu Talib mengatakan huruf hijaiyah ada 29, iaitulah huruf alif, huruf ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sa, da, ta, dha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah dan ya. Ada 29 huruf. Kemudian sebahagian ulama mengatakan bahawa huruf hijaiyah ada 28. Yang mana 28 yang kita sebut 29 huruf tadi, dia tidak termasuk dengan huruf alif. Mereka berhujah kenapa tak masuk sekali dengan huruf alif? Kerana mereka mengatakan huruf alif dan hamzah adalah huruf yang sama, kerana kedua-duanya keluar dari satu makhraj, iaitulah pangkal halqum, dan alif juga tidak boleh menerima baris. Maknanya di sini pandangan yang kedua mengatakan adanya 28 huruf, menolak satu huruf, iaitulah huruf alif. Dan yang ketiga, sebahagian ulama mengatakan huruf hijaiyah adanya 31. Termasuknya huruf waw maddiyah, huruf waw maddiyah dan ya maddiyah. Mereka berhujah bahawa waw dengan waw maddiyah dan ya dengan ya maddiyah adalah huruf yang berlainan kerana perbezaan makhraj dan sifat antara kedua-duanya. Ditambah lagi dua huruf, iaitu huruf waw dan juga huruf ya yang sukun, yakni waw dan ya mad. Tadi 29 campur 2 dia menjadi 31 huruf. Yang keempat, pandangan para ulama yang keempat, sebahagian ulama mengatakan bahawa huruf hijaiyah ada 33. Termasuk mim musyaddadah, nun musyaddadah, waw maddiyah dan ya maddiyah. Mereka berhujah bahawa mim dengan mim musyaddadah dan nun dengan nun musyaddadah adalah dua huruf yang berlainan kerana perbezaan makhraj antara kedua-duanya. Demikian juga waw dengan waw maddiyah dan ya dengan ya maddiyah adalah huruf yang berlainan kerana perbezaan makhraj dan sifat antara kedua-duanya. Tadi 31 campur lagi dengan dua huruf, iaitu huruf mim dan juga nun yang bersabdu,
yang dipanggil mim nun musyaddadah yang bersabdu menjadi 33 huruf. Maka di sini khilaf dalam kalangan para ulama mengenai jumlah huruf hijaiyah. Dan inilah yang dipanggil sebagai huruf asliyah yang mana berpegang pada makhraj muhakkik ataupun makhraj muqaddar. Ulama berselisih pandangan jumlahnya. Pertama, ada yang mengatakan 29 huruf dan ini jumhur para ulama. Jumhur bukan sepakat, tapi jumhur kebanyakan ulama antaranya Maki bin Abu Talib mengatakan 29 huruf. Yang kedua, pandangan yang kedua mengatakan 28 huruf, menolak huruf alif. Kerana hujah mereka huruf alif dengan huruf hamzah adalah sama, yang keluar daripada pangkal halqum, dan huruf alif ini tidak boleh menerima baris. Dan yang ketiga, pandangan yang ketiga mengatakan 31 huruf termasuknya huruf waw dan juga ya maddiyah, yakni huruf waw dan ya yang mad, yang sukun. Dan yang keempat, pandangan mengatakan 33 huruf termasuk mim dan nun musyaddadah yang bertasydid, yang bersabdu. Tadi 31 campur 2 menjadi 33 huruf. Ada 4 pandangan dalam kalangan para ulama. Adapun pendapat yang masyhur lagi terpilih tuan-tuan, iaitulah pendapat jumhur ulama, yakni 29 huruf. Dan inilah yang dinyatakan oleh kebanyakan guru-guru yang muktabar, dan sebahagian daripada mereka itu telah pun menghimpun huruf hijaiyah tersebut dalam rangkai kata yang berikut, iaitulah ghaithun, hasibun, tuq, iz, dhillah, taju, dhikrin, didda, mufshi, ahsana. Ada 29 huruf yang berhimpun dalam rangkai kata ini. Dan disebut lagi Imam Asy-Syatibi telah menyusun huruf hijaiyah mengikut turutan makhrajnya yang terkandung pada awal setiap kalimah, kecuali kalimah pertamanya yang merangkumi 4 huruf berdasarkan turutan makhrajnya. Dan kata Imam Asy-Syatibi, wa fi awwalin min kilmi baitaini jam'uha siwa arba'in fihinna kilmatun awwala aha hasha ghawin khala qari'in kama jara syartu yusra dhari'in la hanawfala ra'a tuhradinin tammahu dhillu dhi thana safa sajlu zuhdin fi wujuhi bana mala. Dan pada awal setiap kalimah daripada 2 bait terhimpun akannya, yakni huruf hijaiyah, kecuali 4 huruf berhimpun pada kalimah yang pertama, yakni kalimah-kalimah tersebut seperti berikut: aha ahasha ghawin khala qari'in kama jara syarti yusra jara syartu yusra dhari'in la hanawfala ra'a tuhradinin tammahu dhillu dhi thana safa sajlu zuhdin fi wujuhi bana mala. Dan kata Syekh Ahmad Tibi, wa iddatul hurufi lil hijai 29 bilam tirai. Bermula bilangan segala huruf hijaiyah itu ada 29 tanpa huruf yang lain. Dan yang terakhir kata Imam Abu Amr Ad-Dani, 29 huruful mu'jam. 29 itulah huruf-huruf mu'jam. Ini adalah khilaf dalam kalangan para ulama, tetapi jumhur ulama mengatakan huruf hijaiyah ada 29 huruf. InsyaAllah kita berhenti setakat ini dulu. Kita sambung untuk siri yang akan datang berkait dengan huruf hijaiyah, yang mana kita akan menceritakan mengenai ciri-ciri bagi huruf-huruf hijaiyah, dan juga yang dimaksudkan dengan huruf hijaiyah mabani, dan juga hijaiyah huruf ma'ani, dan juga huruf jar. InsyaAllah kita akan hurai pada pertemuan kita yang akan datang, insyaAllah. Terima kasih kepada tuan-tuan sekalian. Moga manfaat untuk kita semua hari ini. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.